Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kembali. Uh, kita bersama live melalui Facebook. Hari ini 4 hari bulan Februari 2020. Apa khabar rakan-rakan Facebook semua? Harapnya semua dalam keadaan sihat sejahtera. Okay, so hari ini kita akan sambung kembali tajuk perbincangan kita ataupun sharing yang saya nak buat berkenaan investment pada MIS. Masuk kepada part yang kelima. Okay, so hari ni mungkin besok akan esok atau lusa akan jadi dia punya part akhir lah. Kalau esok kalau kita sempat habiskan, kalau tak sempat kita lanjutkan satu lagi episod insyaAllah. Jadi untuk hari ini kita akan go through beberapa jenis in details beberapa jenis pelaburan. Semalam kita dah review sedikit antara risk and return, jenis-jenis pelaburan ataupun instrumen-instrumen yang ada di dalam Malaysia. Okay, so hari ini kita akan go deeper. Alright, so kita tak akan go through derivative, okay, sebab derivative ni banyak yang tak syariah. So kita nak yang patuh syariah saja. So kita start dengan bursa, okay, so ataupun stocks, ataupun orang panggil saham, sama lah saham ke stocks ke bursa Malaysia ke, so sebenarnya dia refer kepada benda yang sama. Sebab ada orang tanya saya, apa beza stok dengan saham? Okay, so kalau macam tu maknanya kena belajar dulu lah sebelum melabur So sebab ilmu tu penting. Okay, alright, so dalam bursa ada beberapa jenis beberapa jenis produk juga. Okay, so dia variety. Yang pertama dia ada IPO, itu kita kategorikan sebagai primary market, kita nampak di sini. Nombor satu ialah IPO, initial public offering. Maknanya sebelum dia listed, dia offer kepada public untuk beli dia punya share. Okay, so itu dikenali sebagai IPO. So sebelum-sebelum ni kita nampak beberapa syarikat yang menjadi topik perbualan hangat tahun lepas, antaranya QSR sepatutnya relisting sebab dia pernah listing dan dia delisted dan dia nak masuk balik tapi tak menjadi. Tahun ni beberapa counter yang menjadi kegembiraan kepada pelabur-pelabur IPO, antaranya SolarVest this upcoming IPO antaranya DIY, okay, Mr. DIY dia nak go for listing. Kita nantikan bagaimana syariah status dia dan juga berapakah harga yang akan ditawarkan. Okay, sebab so far masa dia offer masih belum ada fix ataupun dia belum set dia punya harga lagi. Okay, so itu dikenali sebagai initial public offering. Right. So yang kedua produk di bursa ialah secondary market. Okay, dalam secondary market ni lah semua company-company yang listed tu dikumpulkan. Okay, tetapi dia boleh kategorikan di dalam beberapa jenis dia panggil cap dia ataupun capitalization dia. Okay, ada yang big cap ataupun large cap, ada yang dikenali sebagai medium cap, ada juga dikenali sebagai small cap. Okay, so dia bergantung kepada dia punya size market capitalization dia. Okay, so market capitalization ni cara nak kira dia, price dia, okay, dia punya existing price darabkan dengan berapa shares yang ada yang ditawarkan kepada orang ramai lah. Okay, so ataupun sebenarnya dalam data kalau you tengok pada fundamental analysis maka kita boleh nampak juga, okay, dia punya market cap tu bersama ni. So kalau dia paling besar, okay, 30 top 30 dalam bursa, so dia akan dimasukkan ke dalam index. Okay, so index tu terdiri daripada 30 market cap yang terbesar, okay, company yang market cap terbesar dalam Malaysia. Alright, so kemudian ada juga produk warrant. Okay, so warrant ni ada dua jenis lah, call warrant dengan put warrant. So in details tu kena belajar in details lah untuk masuk. So tapi saya tak galakkan untuk orang yang baru-baru menceburi bidang pelaburan saham ni untuk beli produk-produk warrant ni. Okay, so walaupun dia tempting, okay, so you kena make sure sama ada produk warrant tu dia syariah ataupun tidak. Okay, so kena make sure juga sama ada dia punya expiry date dia bila. Okay, sebab dia ada expiry date macam roti. Okay, dia boleh expired. So kalau expired, you punya duit habis macam tu, dia boleh hilang macam tu je. Dia gone. Okay, kalau you tak convert kepada punya mother share. So warrant juga merupakan salah satu produk daripada bursa. Okay, itu ada dua jenis, call warrant ataupun put warrant.
Kemudian dia ada juga produk dalam bursa ni ada dinamakan REITs, ataupun Real Estate Investment Trust. Dia merupakan syarikat yang menawarkan perkhidmatan sewaan bangunan contohnya kepada officers, ataupun disewa kepada gudang, ataupun disewakan hospital. Dia ada banyak. Dia ada bidang dalam healthcare, dia ada dalam bidang mall operation, ada dalam bidang apa lagi tanah dan sebagainya. So dia ada variety of REITs. So REITs dalam tu pun ada banyak juga. Selamat datang kepada Tuan Najib Zainal, apa khabar? Tuan Zeli Alga dan Puan Ainul Mardiah. So hari ini kita sedang membicarakan tentang in details tentang jenis-jenis pelaburan ataupun instrumen pelaburan. So yang kita go through sekarang ni ialah produk dalam bursa. So sebelum ni kita tengok yang ni risk and return, beberapa produk atau instrumen. Tapi in details kalau kita zoom in lagi dalam bursa tu sendiri, dia ada banyak lagi. So dia punya produk. Right. So seterusnya dia ada juga ETF. ETF ni macam unit trust juga, tapi dia listed. Kalau unit trust macam yang biasa kita dengar, principal, PMB, pemodalan mara berhad, kita dengar Eastspring, Kenanga, Public, Mutual. So itu semua juga unit trust, tapi dia tidak didagangkan. Yang itu dipanggil open-ended unit trust. Tapi yang di dalam bursa ni, ETF ni, ialah close-ended. So dia punya unit tu tak adalah dia boleh buka aje. So dia ada limited unit yang didagangkan di bursa. So trading time ni sama, waktu bursa pukul 9 pagi sehingga 12.30 tengah hari. Dia rehat 2 jam. So disambung balik pukul 2.30 sampai pukul 5. 4.50 lah tu untuk last trade. Sebab lepas tu dia ada gaps untuk dia buat closing. So that is the time yang kita boleh buat buying dan juga selling proses, right? So berbanding dengan unit trust yang biasa, dia bila you submit tu dia kira proses office hour lah, right? Dan seterusnya ETB ataupun ini bond kita panggil produk-produk bond ataupun sukuk, juga ada di dalam bursa. Ada yang syariah, ada yang tak syariah. So you kena pilih yang syariah sajalah, right? Kemudian ada juga derivatif. So derivatif ni seperti FCPO, gold, apa lagi, produk-produk minyak contohnya, brand dia panggil crude oil ataupun apa lagi precious material, precious metal, contohnya silver, gold gold tu adalah precious metal lah, dan sebagainya. So yang lain-lain ni so far dalam bursa dia belum syariah lagi. Yang so far syariah hanyalah crude palm oil. So that's why crude palm oil ni sebenarnya penting juga sebab kita digunakan sebagai komoditi, tetapi dalam banyak aspek-aspek financing juga kita refer ataupun dia melibatkan CPO ni lah. So far produk bursa untuk derivatif yang syariah hanya ada satu, which is CPO. Selesai bahagian produk-produk bursa. Puan Ainul Mardiah terbaik. Oh, terima kasih. Terima kasih. Kalau soalan boleh saya jawab sementara kita tengah live ni. Selamat datang Tuan Abu Amirah. Apa khabar? So kita go through yang seterusnya tentang produk ataupun instrumen. Yang berikutnya ialah berkenaan dengan real estate. So di dalam bursa tu sendiri dia ada REITs juga, real estate, tapi yang ni real estate yang kita buat sendirilah. So maknanya kita beli tanah, kita hold ataupun kita simpan ataupun kita usahakan untuk peladangan ataupun untuk pertanian. Kemudian sampai satu masa kita jual. So itu adalah bentuk pelaburan. So kita pegang, kita beli, kita hold, kita mungkin pajakkan, mungkin kita buat pertanian sendiri. So when sampai masa mungkin tanah tu nak di-acquire oleh government ataupun dia nak acquire oleh private ke dia nak bangunkan, ada orang interested, maka kita jual. So kita dapat appreciation
price pada yang harga beza kita beli dan juga harga kita jual, itulah profit kita. Okay, so sama juga dengan rumah, hartanah jenis rumah, kita beli, okay, mungkin kita sewakan untuk certain masa, kemudian kita jual. So dia ada dua cara kita dapat profit. Yang pertama ialah melalui rental dan kemudian adalah melalui capital appreciation. Okay, so insyaAllah mungkin kita akan sambung pada esok sebab dah azan. Okay, kita jumpa lagi insyaAllah pada esok hari insyaAllah. Boleh share this video, please share untuk kita bantu orang lain memahami tentang aspek pelaburan dengan lebih mendalam insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.